Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Anak-anak pelajar yang Ustazah kasihi sekalian, apa khabar semua? Ustazah harapkan semuanya masih lagi bersemangat untuk meneruskan pembelajaran secara online kita dalam subjek tajwid pada hari ini. Okey, jadi anak-anak pelajar sekalian, sebelum Ustazah pergi lebih lanjut lagi berkaitan tajuk kita hari ini, suka untuk Ustazah kongsikan kata-kata motivasi yang paling bermakna daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sayang. Okey, berkaitan Al-Quran ni, sebagaimana kita tahu tajwid, ilmu tajwid ni sangat berkait rapat dengan Al-Quran. Okey, daripada Sayyidina Uthman bin Affan, okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kita semua belajar Al-Quran. Okey, jadi bila kita belajar ilmu tajwid ni, kita apply terus, bukan? Praktikkan waktu kita baca Al-Quran. Pastikan setiap hari kita lazimi hari kita dengan membaca Al-Quran. Perbanyakkan baca Al-Quran, tambah-tambah dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatannya. InsyaAllah kita dipilih, diiktiraf sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi Allah sekalian. Okey, hari ini kita akan teruskan kepada tajuk rukun bacaan Al-Quran. Okey, apa itu rukun bacaan Al-Quran? Seperti mana ibadah-ibadah lain, kan? Ada rukun yang tersendiri, seperti contohnya solat. Dalam solat ada rukun solat, betul? Okey, jadi kalau kita solat, ada satu dua ataupun rukun solat yang kita tertinggal tu, sah tak solat kita? Tak sah, kan? Okey, so macam mana pula dengan rukun bacaan Al-Quran ni? Apa jadi kalau kita kita baca Quran tak ikut rukun bacaan Al-Quran ni? Okey, jadi kita sama-sama tengok macam mana. Okey, tengok dulu pengertian rukun bacaan Al-Quran. Okey, ia merupakan peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh seseorang ketika membaca Al-Quran untuk menghasilkan bacaan yang betul, fasih dan lancar. Okey, itu pentingnya kita kena tahu apa itu rukun bacaan Al-Quran. Supaya kita nak pastikan bacaan Al-Quran yang kita baca tu betul, dalam keadaan betul, fasih dan lancar, insya-Allah. Okey, jadi bila kalau kita baca Al-Quran ni kita tak memenuhi rukun-rukun bacaan Al-Quran ni, okey, so bacaan kita tu dianggap janggal, ataupun dalam bahasa Arab disebut syaz. Janggal ni maksudnya tak sedap lah didengar, pelik, kan? Canggung rasa, dan bacaan tu tidak boleh diterima. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, ada 3 bahagian rukun bacaan Al-Quran ni. Okey, iaitu yang pertama, mestilah mematuhi qawaidul arabiyah. Yang kedua, mestilah bersambung sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, mestilah mengikut resam Uthmani. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Ni macam mana mematuhi qawaidul arabiyah tu? Okey, jadi mematuhi qawaidul arabiyah. Okey, qawaidul arabiyah ni adalah seseorang yang membaca Al-Quran mestilah menepati salah satu daripada kaedah nahwu bahasa Arab. Nahwu bahasa Arab ni maksudnya dia berbincang berkaitan
kalimah-kalimah, huruf-huruf dalam setiap perkataan bahasa Arab tu. Okey, uniknya bahasa Arab ni tak ada dalam bahasa-bahasa lain. Dan seperti mana kita tahu, Quran ni kan memangnya dalam bahasa Arab, bahasa syurga, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham kaedah nahwu bahasa Arab tu sendiri untuk pastikan kita dapat faham Al-Quran tu dengan lebih jelas. Dan kita tak boleh nak mengubah sebarang kalimah atau baris yang ada dalam Al-Quran tu. Okey? Kecuali jika terdapat riwayat qura' yang mengharuskan. Okey, kita tengok contoh macam mana. Okey, misal dalam surah An-Nisa ayat 1. Okey, surah ayat ni panjang lagi, kita ambil sebahagiannya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Okey. Jadi Imam Hamzah membaca baris kasrah pada kalimah wal arhama ni. Kita riwayat Hafs dan Asim kita baca wal arhama, tapi Imam Hamzah dia baca baris kasrah dengan wal arhami. Okey. Jadi kedua-duanya menepati kaedah nahwu bahasa Arab kerana bacaan macam kita baca wal arhama tu dengan baris atas mengikut kalimah Allah, bersandar kepada kalimah Allah. Okey. Dan bacaan dengan baris bawah yang dibaca oleh Imam Hamzah tu dengan baris bawah ataupun baris kasrah tu adalah mengikut ha domir pada kalimah bihi. Yang ini ha domir ni. Okey. So itu tak ada masalah. Okey. Cuma kita tak boleh nak memandai-mandai tukar-tukar baris ikut suka kita. Okey. Alright. Tu macam tu. Itu mematuhi Qawaidul Arabiyah. Okey. Seterusnya, mestilah bersambung sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seperti mana yang kita tahu, kita baca Al-Quran mengikut riwayat Hafs, Imam Hafs dan Asim. Kita dah belajar sebelum ni kan, untuk pelajaran sebelum ni. Jadi ini adalah sanad bacaan Imam Hafs. Maksudnya Imam Hafs dia berguru dengan Imam Asim, Imam Asim berguru dengan Abu Abdul Rahman As-Sulaimi. Kemudian Abu Abdul Rahman As-Sulaimi ni ramai gurunya daripada kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan semua dah sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah memang ajar secara direct lah. Okey, Kristiani memang kita tahu sanadnya memang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Imam Hafs ni. Okey. Jadi untuk belajar Al-Quran ni, okey, anak-anak mesti belajar Al-Quran dari seorang guru yang bertakwa. Okey, kita yakin ketakwaan maksudnya dia taatlah dengan segala perintah Allah. Okey, dan guru yang kita belajar Al-Quran tu mesti mahir dalam bidang Al-Quran lah. Sebab kita nak pastikan bacaan kita ni betul. Jadi kita kena cari guru yang betul juga, yang mahir dalam bidang Al-Quran. Okey, dan kita tahu guru tu ada bacaan sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh Alright, seterusnya. Yang ketiga, rukun bacaan Al-Quran yang ketiga adalah mengikut resam Uthmani. Okey, jadi bacaan Al-Quran hendaklah bertepatan dengan mushaf resam Uthmani. Okey, jadi masa kamu nak beli Al-Quran dekat mana-mana bookstore ke, kat kedai mana-mana kan, kena make sure kita ambil Quran yang dia dah tulis kat depan tu resam Uthmani. Sebab kita rujuk yang
Quran Resam Osmani, bukan Quran Majid ke, bukan Quran Resam Imla'i ke. Yang tu tak sama dengan apa yang kita belajar sekarang. Okey. Dan kita mesti tahu kaedah-kaedah yang digunakan di dalam Mushaf Resam Osmani supaya dapat membaca Al-Quran dengan betul dan fasih. Okey, kita tengok Ustazah sediakan beberapa contoh perbezaan yang ada dalam Resam Osmani dengan Resam Imla'i. Okey, maksudnya yang kita belajar bahasa Arab, kamu belajar bahasa Arab kan? Okey, ada kalimah-kalimah bahasa Arab. Okey, sebab kita tahu Al-Quran ni adalah bahasa Arab. Okey, jadi yang kita belajar bahasa Arab tu ada kalimah yang tersendiri, tapi dalam Resam Osmani ada sedikit perbezaannya. Okey, contohnya pada kalimah as-salah. Dalam bahasa Arab dieja macam ni kan. Lam alif alif lam sad lam alif ta marbutah. Okey, untuk Resam Osmani dia tengok ada ni hamzah wasal. Hamzah wasal, lam, sad, lam, waw. Ni lam waw dan dia ada, perasan tak dia tambah tanda mat alif ni kat sini sebelum ta marbutah. Maksudnya perbezaannya dekat sini. Dia ada sedikit perubahan, pertukaran daripada huruf alif kepada huruf waw kat sini. Tapi bacanya tetap as-salah. Ada yang Ustazah jumpa sebelum ni, bila jumpa kalimah ni dia sebut as-salawah. Salah tu ya, tak kena, tak betul. Ya, bacaannya tetap as-salah, cumanya dalam Resam Osmani ditulis macam ni. Resam-resam ni adalah kaedah penulisan lah. Okey? Alright. Kita tengok contoh yang seterusnya. Al-alamin. Ni nak mudah. Kan biasanya Al-alamin kita selalu sebut kan. Dalam surah Al-Fatihah memang ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, nak mudah kalau kamu beli Al-Quran dekat kedai kan. Tak jumpa perkataan Resam Osmani kat cover Al-Quran tu. Jadi kamu belik sikit. Tengok dalam surah pertama ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah, ada kalimah Al-Alamin. Kalau Al-Alaminnya dieja macam ni, macam bahasa Arab yang sebenar, tu bukan Resam Osmani. Okey, Resam Osmani dieja Al-Alamin ni macam ni. Hamzah wasal, lam, ain. Sebelum lam dia ada tanda mat ni. Diganti alif ni dengan tanda mat ni. Jadi macam ni. So bacanya sama, Al-Alamin juga, tetap dua harakat. Okey, boleh Kemudian untuk kalimah lil malaikah. Okey, untuk bahasa Arab macam ni, bacaan bahasa Arab. Untuk Resam Osmani dia jadi macam ni. Dia combine terus. Okey, malaikah. So lil malaikah. Kita baca dengan 4 atau 5 harakat. Okey, kat sini. Lam dengan hamzah terus bersambung, dan di antara tu ada tanda mat macam tu Okey, kemudian sama dengan kalimah ya adama. Okey, bahasa Arabnya macam tu. Okey, untuk Resam Osmani dia jadi ya adama. Okey, disambung terus ya dengan hamzah ni, dan dia ada di tengah-tengah in between tu ada tanda mat kat situ. Okey. Kemudian az-zakah. Az-zakah ni pun sama macam as-salah tadi. Okey. Untuk Resam Osmaninya dia tukar. Hamzah alif ni jadi waw. Tapi di atas waw dia letak tanda mat. Jadi kita bacanya az-zakah. Ingat, bukan az-zakawah. Ustazah sebut ni sebab Ustazah dengan pelajar-pelajar bila dengar dia mereka baca Al-Quran, ada yang tersilap kat sini sebab nampak wow kan. So kena sebut betul-betul az-zakah. Ni dah belajar, lepas ni praktik yang betul insya-Allah. Seterusnya perkataan kalimah al-huda. Okey, bahasa Arabnya dieja macam ni. Okey, dalam Resam Osmani diguna hamzah wasal, lam, hada dan ya. Okey, dia tukar huruf alif kepada ya, tapi still kita bacanya al-huda. Okey? Boleh. Alright. So, seterusnya kita tengok. Okey.
Kita dah tahu ketiga-tiga rukun bacaan Al-Quran, iaitu yang pertama mematuhi qawaidul Arabiyah, yang kedua tadi bersambung sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga mengikut resam Osmani. Suka untuk ustazah kongsikan juga. Okey, kenapa apa kelebihan resam Osmani ni? Okey, kenapa ulama kita pilih resam Osmani ni? Untuk kita, terutamanya kita kat Malaysia kan, guna Quran resam Osmani. Okey, ini adalah antara kelebihan resam Osmani. Okey, yang pertama sekali diperakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian mengikut tulisan asal Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat, dan yang ketiga disepakati oleh para sahabat. Sebab itulah ulama qiraat kita memilih resam Osmani untuk mushaf Al-Quran kita. Okey, jadi ustazah harapkan anak-anak dah jelas, okey, dan apa itu rukun bacaan Al-Quran ni. Jadi pastikan bacaan Al-Quran kita tepat, okey, mengikut rukun-rukun bacaan Al-Quran ni. InsyaAllah untuk pastikan bacaan kita betul, fasih dan lancar, kena pastikan rukun bacaan Al-Quran kita ni dijaga sebaiknya. Okey, jadi teruskan membaca Al-Quran. Okey, dan kena ingat baca Al-Quran ni wajib berguru. Tak boleh baca sendiri-sendiri. Kena ada guru kat depan kita, dan guru tu mestilah guru yang mahir dalam bidang Al-Quran, macam Ustazah sebut tadi. Dan tak boleh sekadar macam tak faham lah, lepas tu rujuk buku teks ke apa. Bukan tak boleh, tapi yang afdalnya kita berguru. Sebab buku ni kadang-kadang kita sekadar baca, risaunya pemahaman kita berbeza, kan? Okay. So pastikan kita baca Al-Quran ni mesti ada guru yang mahir dalam bidang Al-Quran, insya-Allah. Okay, jadi itu saja untuk kali ini. Ustazah doakan semuanya dapat perbanyakkan Al-Quran, baca dengan tajwid yang betul. Okay, dan insya-Allah bila kita selalu melazimi Al-Quran, insya-Allah Al-Quran akan menjadi syafaat kita di dalam kubur dan di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, akhir kalam, mohon maaf segala kekurangan. Yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan tu datangnya dari kekurangan ustazah sendiri yang perlu lagi diperbetulkan. Okey, jadi akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.